Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan poster bertajuk Monopoli menurut Ekonomi Islam. Monopoli bermaksud penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan dalam pasaran, sama ada oleh seseorang atau sekumpulan atau sebuah firma atau sekumpulan firma. Seterusnya, ciri-ciri monopoli dalam Islam yang diharamkan. Pertama, memudaratkan kepentingan umum. Kedua, menyebabkan kezaliman dan penindasan. Ketiga, kenaikan harga yang tidak berpatutan. Dan yang terakhir, berasaskan sifat tamak dan rakus. Seterusnya, ciri-ciri monopoli dalam Islam yang diharuskan. Yang pertama, menjaga kepentingan masyarakat, iaitu kaedah dikorbankan kepentingan peribadi untuk kepentingan umum. Seterusnya, mengikut lunas atau ajaran Islam. Kemudian, menjauhi syarat-syarat yang diharamkan, yakni kaedah apabila bercampur halal dan haram maka menjadi haram. Saya, Ni Amran Nasuha bin Muhammad Ghazali, akan membentangkan dalil larangan iktikar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ma'mar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun iktikar maka dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya yang bertajuk Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam mengatakan dosa melakukan iktikar cukup besar, terutamanya apabila dilakukan secara berkomplot yang membabitkan segerombolan peniaga bagi satu-satu jenis barangan atau komoditi. Seterusnya kita akan pergi kepada syarat-syarat pengharaman iktikar. Yang pertama, menahan barang keperluan. Yang kedua, perbuatan menahan bermaksud menyorok barang daripada ditawarkan di pasaran. Penahanan berlaku ketika harga tinggi, waktu atau tempoh penahanan melebihi 40 hari mengikut sesetengah pendapat fuqaha. Seterusnya kita beralih kepada maksud ihtikar. Ihtikar dari segi bahasa bermaksud perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Adapun ihtikar mengikut istilah adalah menahan, iaitu menimbun barang-barang keperluan manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu harganya melonjak. As-Said Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahawa al-ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurangan dalam masyarakat sehingga harganya meningkat serta manusia akan menghadapi kesulitan akibat kekurangan dan mahalnya harga barang tersebut. Dan seterusnya kita beralih kepada hukum ihtikar. Pada asasnya menurut prinsip hukum Islam, apa sahaja barang yang dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan objek perdagangan. Demikian juga segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula untuk memperdagangkannya. Kerana perbuatan pelaku atau pedagang bertentangan dengan syarak, maka barang tersebut menjadi haram, seperti hasil daripada mencuri, merompak dan ihtikar yang sedang dibincangkan, maka barang atau pendapatan yang asalnya halal menjadi haram. Oleh yang demikian, para ulama dari keempat-empat mazhab berpendapat bahawa hukum ihtikar adalah haram. Seterusnya, kita berpindah kepada bahagian persamaan dan perbezaan antara ihtikar dan monopoli. Kita lihat dulu yang pertama, persamaannya. Jadi persamaan yang pertama kita lihat daripada sudut matlamatnya. Matlamat ihtikar dan monopoli ini bertujuan mengaut keuntungan di atas manipulasi terhadap pengguna. Persamaan yang kedua dari sudut illah ataupun sebab pengharaman kedua-dua ini, iaitu dia memudaratkan kepentingan umum. Seterusnya, bahagian perbezaan. Apakah perbezaan di antara ihtikar dan monopoli ini? Jadi, perbezaan ini kita lihat daripada
Sudut yang pertama iaitu jenis barangan. Jenis barangan sekiranya ihtikar, dia melibatkan barang keperluan sahaja, manakala monopoli melibatkan semua jenis barang dan tidak terhad kepada barang keperluan sahaja seperti mana ihtikar. Yang kedua, kita lihat dari sudut sifat semula jadi. Apakah perbezaannya antara ihtikar dan monopoli? Jadi, perbezaan sifat semula jadi, jika ihtikar ini dia menahan barang keperluan ketika masyarakat sangat memerlukannya. Jika monopoli pula, dia tidak berlaku. Tidak berlakulah keadaan menahan barang seperti mana ihtikar. Jadi yang ketiga pula perbezaannya dari sudut aktiviti. Ihtikar, aktivitinya berlaku, perbuatan ihtikar ini ketika mana harga melambung, harga tu naik. Ketika itulah berlakunya aktiviti ihtikar. Manakala monopoli, aktiviti monopoli ini tidak berkaitan dengan keadaan harga, sama ada harga tinggi, harga rendah dan sebagainya. Monopoli tidak berlakulah ketika tidak ada kaitan dengan keadaan harga. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan tajuk teori monopoli menurut ekonomi Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.